Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita tergempak sahabat-sahabat semua. Kalau beberapa hari yang lalu tular dikatakan seorang individu yang pro kepada pembangkang yang membakar sebuah kereta polis peronda. Jadi hari ini beliau sudah pun ditangkap dan juga didakwah dengan 2 pertuduhan khianat. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Kalau Anda boleh nampak, inilah muka ya, inilah muka. Kalau Anda mau nampak lebih jelas, itu dia lebih jelas. Inilah muka ya individu terbabit yang tular itu, sahabat-sahabat semua. Hanya kerana mau mencari populariti, mau naikkan ratingnya di TikTok, sanggup melakukan pekerjaan yang paling bangang dalam dunia. Akhirnya memakan diri sendiri. Jadi mari kita, saya ingin membacakan kenyataan media ini yang saya petik daripada berita harian sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat kenyataan berita hari ini, lelaki tular ya bakar kereta polis, bantuan didakwa 2 tuduhan khianat. Itu dia. Jadi mari kita baca bersama sahabat semua. Seorang penghantar makanan yang tular di TikTok kerana membakar kereta polis bantuan di stesen transit aliran massa minggu lalu dihadapkan di 2 mahkamah di sini hari ini atas 2 pertuduhan, iaitu melakukan khianat. Muhammad Hanif Sazani Zulkifli, 26 tahun, mengaku tidak bersalah, tidak mengaku lagi ya. Sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Mahkamah Session Dr. Sajila Warno dan Magistrate Farah Azura Muhammad Saad. Mengikut pertuduhan di Mahkamah Session, Muhammad Hanif didakwa melakukan khianat api dengan membakar proton privy putih milik polis bantuan prasarana di stesen MRT Mutiara Damansara jam 1.17 pagi pada 15 Februari lalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman penjara maksimum 14 tahun dan juga denda jika sabit kesalahan. Sementara itu di Mahkamah Magistrate, tertuduh didakwa melakukan khianat dengan menconteng dinding di stesen terbabit jam 1 pagi pada tarikh yang sama. Kesalahan mengikut Seksyen 427 itu, Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman penjara antara 1 tahun hingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dan ketika prosiding ya, timbalan pendakwa raya itu Anis Hakimah Ibrahim dan Nor Khairun Nisa Nor Harun masing-masing mencadangkan jaminan sebanyak RM15.000 dan juga 5.000 terhadap tertuduh dengan seorang penjamin. Dan mereka turut memohon syarat tambahan supaya tertuduh tidak mengganggu saksi pendakwaan dan melaporkan diri di balai polis berdekatan setiap bulan. Peguam bela tertuduh Kailas Sarmah pula memohon jaminan minimum apabila menegaskan anak guamnya tiada risiko melarikan diri dan juga rekod jenayah. Tuduhan kemudian dibenarkan diikat jamin 9.500 dengan seorang penjamin bagi kedua-dua pertuduhan dan syarat tambahan seperti dicadangkan pendakwaan. Sebutan semula kes itu akan ditetapkan pada 21 Mac ini bulan depan dan polis dilaporkan menahan lelaki terbabit di Flora Damansara di sini pada hari kejadian kerana disyaki membakar kereta itu hasil maklumat diterima. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata suspek ditahan sepasukan anggota polis selepas dikesan memuat naik video berdurasi 5 saat kejadian berkebakaran itu dalam aplikasi TikTok dan atas akaun miliknya. Dan polis merampas tukul dan besi, botol air yang disaki digunakan bagi mengisi petrol untuk digunakan dalam kebakaran. Selain mendapati lelaki itu positif dada jenis morfin hasil ujian saringan air kencing. Siasatan motif kejadian termasuk kemungkinan suspek ingin mencari jumlah trafik tinggi untuk akaun TikTok miliknya. Macam-macam sahabat-sahabat semua. Ini dia muka walaun nih. Jadi apa pandangan Anda sahabat semua? Apa sudah berlaku dalam negara kita ini ya? Rosak sudah mereka ini semua. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan sebelum saya akhiri adalah berkaitan dengan isteri kepada Daim Zainuddin. Ya, permohonan Naimah semak perintah tahan paspor didengar pada 13 Mac ini. Bulan hadapan juga sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat dalam kenyataan media ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 13 Mac depan untuk mendengar
permohonan isteri bekas Daim Zainuddin, Naim Abdul Khalid, bagi menyemak perintah Mahkamah Seksyen yang menahan pasportnya selepas didakwa gagal mengisytiharkan harta. Hakim Ahmad Bache membuat keputusan itu pada prosiding pengurusan kes berkenaan hari ini. Ahmad turut memerintahkan agar pihak pendakwaan dan pembelaan menfailkan hujan bertulis masing-masing pada 4 Mac dan juga hujan balas pada 11 Mac. Kedua-dua pihak akan berhujah secara lisan pada 13 Mac dan dia mungkin membuat keputusan pada hari yang sama. Timbalan pendakwa raya Ahmad Fizal Muhammad Azmi dan Muhammad Fadli Muhammad Zamri mengesahkan mereka telah menerima dokumen permohonan semakan Naimah yang diserahkan melalui Peguam Rajis Negara Rajan hari ini. Berdasarkan dokumen yang difailkan menerusi Tuan Raj and Sek minggu lepas, Naimah mendakwa alasan yang kukuh harus diberikan oleh timbalan pendakwa raya untuk menahan pasportnya. Katanya adalah tidak wajar ia dibenarkan hanya disebabkan rutin atas permintaan pendakwaan. Pada hari saya dituduh katanya tidak sebab atas asas diberikan oleh timbalan pendakwa raya bagi penahanan pasport, dan walaupun peguam saya telah memberikan alasan untuk membantah, Mahkamah masih memerintahkan supaya pasport saya ditahan sebagai syarat jaminan. Perintah tersebut adalah tidak seimbang dan telah menyebabkan suatu ketidakadilan berat atau pelanggaran prinsip keadilan yang serius, katanya. Naimah juga mendakwa tiada sebarang bukti yang membolehkan mahkamah mengenakan syarat pasport karena tiada alasan bernas atau dokumen yang dirujuk oleh pendakwaan menunjukkan dia mempunyai kecenderungan untuk melarikan diri. Oleh itu, Naimah memohon untuk menyemak semula perintah penahanan pasport oleh Mahkamah Session sebagai antara syarat tambahan dalam kesnya. Pada 23 Januari lepas, Naimah 66 tahun didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan gagal mematuhi notis mengisytiharkan hartanya, termasuk membabitkan Menara Ilham serta beberapa aset lain di sekitar Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang. Hakim Azura Alwi membenarkan Naimah diikat jamin sebanyak RM250,000 dengan seorang penjamin dan memerintahkan dia menyerahkan pasportnya kepada mahkamah. Itu dia. Dan 29 Januari, Daim Zainuddin, suami beliau, suami Naimah pula yang berumur 85 tahun, turut didakwa atas pertuduhan sama, membabitkan satu akaun bank, 7 kenderaan mewah, 38 syarikat dan 25 hartanah. Mereka didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membawa hukuman penjara 5 tahun atau denda RM100,000 jika sabit kesalahan. Itu dia perkembangan yang panas berlaku ya di dalam negara kita berkaitan dengan isu yang pertama tadi, lelaki yang tular ini ya kerana membakar kereta polis bantuan hanya kerana menunjukkan dan mahu untuk rating dalam TikToknya meningkat dan juga menconteng ya menconteng tempat ya penunggu bas itu di sana. Jadi apa komen anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen atau pandangan dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun keangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.